أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, good morning, sabahul khair diucapkan kepada sidang penonton rancangan Bual Bicara Agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan, tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Salam Ramadan pada hari yang ke-10. Sedar tak sedar sudah pun 10 hari berlalu kita berpuasa di dalam Ramadan kali ini. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk berada di dalam bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan daripada Ramadan kali ini timbulnya natijah yang baik, menjadi satu benih yang menyubur ataupun baja yang menyuburkan keimanan dan juga keislaman pada diri kita, seterusnya menjadikan kita di antara kalangan hamba Allah yang bertakwa. Itulah sebenarnya memotif ataupun objektif sebenar kita berpuasa di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah kita bersyukur masih lagi kita dipertemukan di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru untuk kita terus menambah ilmu kita sebagai persiapan dan juga sebagai salah satu cara untuk kita nak menjana saham pahala di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi sidang penonton sekalian, kita bertemu lagi di dalam edisi 22 April 2021 bersamaan 10 Ramadan 1442 Hijriah, hari Khamis. Mungkin ada di kalangan kita yang pada saat ini sedang mempersiapkan diri untuk ke tempat kerja, mungkin juga ada yang sedang mempersiapkan diri untuk ke sekolah dan sebagainya. Terima kasih kerana meluangkan sedikit masa untuk bersama dengan kita di dalam taman-taman syurga pada pagi ini. Mudah-mudahan ini menjadi ataupun menyuburkan lagi semangat kita di dalam Ramadan pada kali ini. Kita bertemu lagi dan Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Namun sebelum tu, ayo sama-sama kita alihkan pandangan kita sebentar ke layar skrin untuk melihat statistik terkini penularan kes pandemik COVID-19 di Malaysia. Sehingga semalam sebanyak 2,340 kes baharu telah pun dicatatkan dan sebanyak 2,328 merupakan kes penularan tempatan. Dan juga ini menjadikan jumlah kes aktif dan kebolehjangkitan yang ada di Malaysia adalah sebanyak 21,687 kes, dan duka cita dimaklumkan terdapatnya sebanyak 11 kes kematian baharu semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes kematian akibat daripada pandemik COVID-19 di Malaysia ini adalah sebanyak 1,400 kes. Jadi sidang penonton sekalian, satu angka yang cukup besar. Ini menandakan kepada kita sebenarnya kita masih lagi belum bebas daripada pandemik COVID-19 ini. Satu nasihat buat kita bersama, ayuh sama-sama kita terus patuhi SOP yang telah pun digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kita patuhi, dan juga satu nasihat untuk kita bersama kepada influencer di luar sana sebagai orang yang ramai pengikut, apa kata kita tunjukkan contoh teladan yang terbaik, kita tunjukkan apakah sebenarnya erti SOP yang patut kita patuhi, insya-Allah. Jadi sidang penonton sekalian, hari ini kita bertemu lagi seperti biasa dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kita membawa topik-topik yang cukup menarik untuk kita sama-sama bincangkan dan bersempena dengan istimewa Ramadan. Hari ini insya-Allah kita akan membincangkan topik berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa. Jadi bersama dengan saya pada pagi ini, saya tidak keseorangan, iaitu salah seorang tokoh yang cukup digemari ramai, seorang influencer juga, yang juga merupakan saya salah seorang follower beliau, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sentiasa ceria pagi-pagi Ustaz. Saya orang tua je ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah sidang penonton sekalian. Seperti biasa, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami berkaitan dengan topik kita pada hari ini, manfaat ibadah berpuasa, boleh untuk hubungi kami secara terus di talian 1800 881677 ataupun boleh terus menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi insya-Allah sebagai permulaan Ustaz, seperti biasa Ustaz, kita nak tahu juga Ustaz, apakah di antara intipati ataupun apakah di antara aspek yang kita ingin tekankan menerusi tajuk kita pada hari ini, manfaat
ibadah berpuasa. Silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Mati Allah, Daim, seterusnya kepada penerbit, kru yang bertugas dan ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah serta abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan beri kebaikan dan manfaat kepada kita kerana semua kita tahu kelebihan majlis ilmu dalam bulan Ramadan sangat besar, kan? Okey, jadi pada pagi yang berbahagia ini kita kongsikan tajuk iaitu manfaat, kan? Kita berpuasa dalam bulan Ramadan ini, ya. Okey, sebelum itu saya nak maknanya kongsikan, kan, kita ni, okey, apabila saya melihat seseorang ataupun dai melihat saya, kan, sebenarnya kalau Imam Ghazali, kita dicipta daripada 5 unsur. Okey, jadi apabila kita melihat kita ni, kita sedang melihat 5 kita. Okey. Okey. So apa 5 kita ni? Okey, yang pertama, kita adalah ada unsur roh. Ada unsur roh dalam Quran jelas. Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana manusia itu pernah dikumpulkan di alam arwah. Dan roh-roh kita ni semua pernah dikumpulkan, kepada Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka semua roh menjawab, qalu bala syahidna, ya, kami ini menyaksikan engkau wahai Tuhan, mana engkau adalah Tuhan. Itu unsur pertama kita. Jadi kalau saya melihat dai, sebenarnya saya melihat ada unsur roh di situ. Okey. Yang keduanya, kita ni dicipta daripada unsur jasad pula, kan? Jasad ni, ini Allah SWT sebut bahawa kita diciptakan daripada tanah, kan? Min sulalati min tin, daripada saripati tanah tu maka diciptakan manusia tu, kan? Jadi maknanya kita ada badan, Okey. Yang ketiganya, unsur kita ni adalah akal. Okey, kita badan sama, kita hidup roh sama, tapi ada perbezaan kita, kan? Kenapa ada satu orang kedudukannya begini, kenapa kedudukan begini? Antaranya adalah akalnya, kemampuan akalnya yang dibentuk, yang didisiplinkan, kan? Yang ketiga, kita adalah akal. Kemudian yang keempatnya, unsur dalam badan kita ni adalah nafsu. Ini dalam hadis Nabi SAW menyebut, a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika, kan? Setinggi-tinggi musuh kamu adalah, antaranya adalah nafsu kamu yang duduk di antara 2 lambung. Lambung ni bahagian sini badan kita ni. Apa yang ada antara 2 lambung ni iaitu perut, dan apa yang berada di bawah perut. Tak perlu saya cerita apa yang berada di bawah perut, maknanya itulah apa mana tempat nafsu tu. Okey. Dan unsur yang kelima iaitu kita ni ada hati. Ada hati. Ini dalam hadis Nabi SAW menyebut, ala inna fil jasadi mudrah, sesungguhnya dalam jasad itu ada seketul daging. Jika baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadal, maknanya apa, dan kalau rosak daging itu, maka rosaklah satu badan itu. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahawa dia adalah hati. Ini maknanya apabila kita bicara mengenai diri kita, so sebenarnya kita bicara mengenai 5 diri kita. Jadi pada tajuk pada pagi yang berbahagia ni, saya nak kongsikan kepada kita semua manfaat puasa kepada kita manusia. Apabila sebut kita manusia, maksudnya ada 5 kita. Kan? Manfaat puasa kepada jasad kita, kepada roh kita, kepada akal kita, kepada nafsu kita, dan kepada hati kita. Kelima-lima ini. Okey? Okey. Mari kita mulakan, terus masuk tajuk kita, kan. Yang pertama dia. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey? Okey, yang pertama akal. Kita bincang unsur pertama iaitu akal. Maknanya Allah jadikan kita ada akal. Okey? Apakah manfaat puasa kepada akal kita? Okey, akal ni adalah satu unsur yang penting dalam diri kita ni. Okey, akal kita ni boleh dilatih, kan? Dengan ilmu, dengan pengalaman. Dan dia ada 2 dimensi. Akal kita ada 2 dimensi, dimensi positif dan dimensi negatif. Ada orang yang akalnya cenderung kepada dimensi negatif. Sikit-sikit tak bolehlah, penuh dengan alasan. Susahlah, kan? Tak bolehlah, macam ini payahlah, kan? Ada yang dimensi positif. Maknanya dia melatih akalnya untuk sentiasa positif. Maka ini akan membezakan orang. Kan? Apabila kita bicara mengenai akal, saya suka petik satu kisah
iaitu kisah Jalut dan juga Talut. Okey, ini kita cerita mengenai kisah 1000 tahun sebelum Masihi. 1000 tahun sebelum Masihi, ya. So lebih kurang 3000 tahun daripada zaman kita. Kita kan 2021 kan. Ini lebih kurang dalam 1000 tahun sebelum Masihi. Apa yang ada 1000 tahun sebelum Masihi ini iaitu waktu tu perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. Perpindahan zaman gangsa ke zaman besi. Okey. Ketika itu manusia ni baru bertemu dengan besi. Jadi ada satu raja, nama raja ini Jalut. Dia begitu gairah nak dapatkan besi, sebab kalau dapat besi ni dia boleh buat senjata. Maka dia menawan negeri-negeri sekitar-sekitar yang ada besi. Dan akhirnya tujuan dia adalah ke Jerusalem. Jerusalem ni dia satu bukit. Dia tinggi dia lebih kurang 800 meter daripada paras laut. Jadi maknanya bukit-bukit sekitar Jerusalem tu ada besi-besi, termasuk Jerusalem sendiri. Maka dia berusaha untuk tawan Jerusalem. Okey. Jadi ketika itu di Jerusalem tak ada pemimpin yang boleh nak lead ataupun nak ketuai tentera ni. Maka nabi-nabi Bani Israel waktu itu yang berada di Jerusalem berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu orang pemimpin untuk memimpin lawan Jalut ini. Maka mereka pun maknanya bermunajat, maka Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan satu orang petani. Nama petani ini adalah Talut. Talut. Jadi mula-mula Bani Israel tak terima. Orang Jerusalem tak terima. Sebab apa? Sebab Talut ini dia hanya petani. Banyak lagi bangsawan yang mungkin lebih bergaya lagi kan. Tapi Allah SWT maknanya menunjukkan ataupun mengenai Jalut dan diberikan kelebihan kepada Jalut ni. Okey, pendekkan cerita. Maka Jalut pun memimpin untuk mengumpulkan siapa yang boleh berperang untuk pertahankan kota Baitul Maqdis dan Jerusalem daripada serangan daripada Jalut ini. Okey. Jadi tempat mereka akan bertemu ni di satu tempat bernama Mount of Gilboa. Mount of Gilboa ni lebih kurang sekitar dekat 200 km daripada Jerusalem. Mount of Gilboa. Mount of Gilboa ni kalau dekat Jerusalem tu naik ke atas utara sikit, dekat nak pergi ke arah Nazareth. Nazareth ni tempat kampung Nabi Isa AS. Nazareth dalam bahasa Arab Nasirah. Sebab tu orang-orang Kristian di dalam bahasa Arab dipanggil orang Nasrani. Orang yang berasal daripada Nazareth, daripada Nasirah ni. Mana Nasrani. Okey. Jadi maknanya mereka pun turun di Jerusalem. Jerusalem tempat tinggi gunungan. Okey. Kemudian Allah SWT cerita kisah dalam Quran surah Al-Baqarah. Kita boleh rujuk, kita tengah tadarus kan. Bermula daripada ayat 246 sampai 249. Kisah mana Jalut dan Talut ini, surah Al-Baqarah 246 sehingga 249. Okey. Jadi kemudian Jalut ini dia berpesan, Talut berpesan kepada tentera-tentera dia. Okey. Kita akan melalui satu tempat yang akan ada banyak tasik-tasik ataupun kolam-kolam air. Okey, hari ini saya biasa bawa orang pergi Jerusalem kan untuk menziarah Baitul Maqdis. Dekat Mount of Gilboa ni memang sampai sekarang dia ada kolam-kolam air mineral. Kolam air mineral mandi air mineral ni, dah tahu tak kelebihan mandi air mineral? Kalau kita mandi air mineral tu, kita punya badan ni kulit jadi bersih, kuku-kuku jadi cantik air mineral. Dan air dia memang fresh, memang segar air dia. Jadi Jalut ni Talut ni dah berpesan kepada tentera dia. Okey. Kejap lagi apabila sampai dekat ke Mount of Gilboa ni, kita akan ada satu kolam-kolam ni. So jadi sampai di sana jangan minum air ini kecuali sedikit. Jangan minum air kecuali sedikit. Ini dalam surah Al-Baqarah Allah rakamkan kisah ini kan. Innallaha mubtiliukum binaharin faman syariba minhu falaysa minni. Sesungguhnya Allah nanti akan menguji kamu dengan satu kawasan air ataupun sungai. Sesiapa yang meminumnya bukan daripada golongan aku. Wa man lam yut'imhu fa innahu minni. Siapa yang minumnya dia daripada golonganku. Illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali orang yang meminum satu tapak, maknanya satu cedokan tapak tangan sikit. Maknanya minum tapi jangan banyak. Okey. Okey. Turun dari Jerusalem, naik bukit.
turun bukit, naik bukit, turun bukit. Tengok-tengok 200 km berapa jauh penat kan. Tengok-tengok memang ada satu kawasan, memang kawasan ada air. Bayangkan air adalah air mineral fresh. Mandi pun sedap kan. Maka ni pula Ustaz. Maka tengok-tengok ramai yang meluru minum air. Banyak apa punya perintah ni. Kita penat-penat ni kan, jalan jauh dengan apa minumlah. Rupanya bukan minum itu. Rupanya adalah kekuatan mental, tahan. Nak minum ni, tapi tak apa, kita ambil sikit je. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih, kecuali orang yang mencedok satu cedokan tapak tangan. Maksudnya apa? Kekuatan mental apabila seseorang itu dapat menahan apa yang dia nak daripada keperluan badan, itu makan dan juga minum. Okey. Jadi Talut dah pesan kepada tentera dah. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum, dia bukan di golongan aku. Mana dia takkan mampu untuk berperang bersama aku. Maka habis kawasan situ, Jalut pun geling kepala je lah. Macam, alah, pesan lah. Degil pesan dengan degil kan, pesan lah. Tapi tak apa. Jadi, maka dah habis kawasan dekat Mount of Gilboa tu, kawasan apa nama air mineral ni, maka naik lagi. Mereka pun naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun tengok tentera Jalut. Tentera Jalut ni dah biasa berperang. Jadi pakaian-pakaian perang, senjata-senjata perang, dia punya dia panggil, kalau sekarang ni war cry dia kan, macam wow macam tu kan. Maknanya dia punya laungan peperangan tu pun orang pun rasa macam takut kan. Rupanya betul. Siapa yang minum banyak, semua tak berani. Pancit. Maksudnya bukan tak apa. Maksudnya tak boleh. Kalah kita. Sebab apa? Mental tak kuat. Rupanya Talut dah bagi tahu. Jangan minum banyak. Sebab apa? Bukan minum itu, tetapi sebenarnya dapat menahan diri dan menguatkan mental. Dapat menahan diri, kita dapat menguatkan mental kita. Okey? Maka berlaku peperangan, orang yang minum banyak semua tak berani nak ke depan. Kan? Yang minum sikit ini ke depan. Sampailah akhirnya yang dipanggil macam berganding bahu ataupun side by side dengan Talut ini adalah satu orang anak muda belasan tahun. Namanya Daud. Iaitu akhirnya menjadi nabi Nabi Daud alaihissalam. Kan? Sebab itu kelebihan Nabi Daud alaihissalam, antara mukjizat dia adalah melenturkan besi. Sebab apa? Sebab itu besi baru ditemui. Kan? Mana tangan itu boleh melenturkan besi. Kita semua tahu kan, besi ni nak boleh dilentur, dia punya kepanasan 750 darjah Celsius. Nak dia mencair 1500 darjah Celsius. 100 darjah Celsius pun air dah menggelegak kan. 750 darjah Celsius. Boleh bayang tak? Macam mana tangan mukjizat Nabi Daud ini, ketika Allah nak bagi mukjizat, dia melenturkan besi, berapa panas tangan dia. Berapa panas tangan dia tu. Jadi ketika side by side ni, waktu tu Talut dah luka parah. Maka Talut kata apa? Daud, kami sekarang ni maknanya mana berharap, maknanya kau lah akan dapat mengalahkan Jalut. Kan? Maka budak kecil ini pergi ke depan berhadapan dengan Jalut. Faqatala Daud Jalut. Maka Daud akhirnya dapat membunuh Jalut. Kan? Dalam versi bahasa Inggeris, kisah ini terkenal sebagai dengan kisah David and Goliath. Kan? Maknanya kalau kisah dalam bahasa Inggeris. Akhirnya Daud dapat membunuh Jalut. Okey? Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, kan, maknanya Talut tadi ni mengahwinkan anak perempuannya dengan Nabi Daud alaihissalam, kan? Anak perempuan Talut kahwin dengan Nabi Daud alaihissalam. Maka daripada datuk yang hebat, kan, dengan ayah yang hebat, mak dia hebat, keturunan hebat, lahirlah anak super hebat. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, apa yang saya nak cerita dekat sini, kelebihan puasa daripada satu sudut. Maknanya kita lihat cerita 5, kita cerita pertama iaitu adalah kekuatan mental. Okey. Sebenarnya antara manfaat puasa adalah kita akan membina kekuatan mental kita. Cuba bayangkan siapa-siapa yang mungkin hari lain biasa tak mampu nak menahan makan minum,
Hari puasa boleh. Betul. Orang yang susah nak berhenti rokok kan. Ketika puasa boleh berhenti. Macam mana hari biasa, bulan biasa tak boleh, tapi maknanya itu tu boleh. Maknanya dia dah start membina kekuatan mental untuk buat sesuatu benda tu. Sebab antara yang membezakan manusia dengan manusia yang lain, macam mana orang ni boleh hebat, macam orang tidak boleh hebat, adalah kekuatan mental yang ada pada dia. Okey, untuk selanjutnya kita berhenti sebentar. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, kekuatan mental apabila kita mampu untuk menahan diri daripada apa yang kita ingini. Nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan dengan kekuatan mental ni, yang ke mana teruskan bersama dengan kami dalam rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu di rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan pada pagi ini. Kita membincangkan topik berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa. Dan sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita telah pun membincangkan salah satu daripada aspek kelebihan ataupun manfaat yang terdapat di sebalik ibadah berpuasa, iaitu manfaat dari sudut mental ataupun akal fikiran kita. Namun sebelum tu, sekiranya ada sebarang persoalan daripada sidang penonton sekalian, boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, ada sambungan lagi Ustaz berkaitan dengan kekuatan mental. Silakan Ustaz. Okey. Terima kasih kepada Dai dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslim-muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, kita dapat lihat tadi bagaimana kisah Jalut dan juga Talut. Lebih kurang 3,000 tahun daripada kita. Waktu 3,000 tahun, kalau cikgu-cikgu sejarah maknanya memahami bahawa itu adalah perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi. Kan, batu tu besi baru ditemui, dan besi ni dibuat senjata, memang satu bahan yang kuat untuk buat senjata dan sebagainya. Jadi bagaimana kisah bukan minum itu, bukan satu celukan tapak tangan itu, kisah Jalut dan Talut tadi, tetapi bagaimana dapat menahan itu, membentuk kekuatan mental. Jadi pada hari ini kan, ketika kita berpuasa, kalau kita lihat sekarang, berapa ramai kita berpuasa dan kita tengok kita boleh tahan banyak benda. Benda itu perlu kekuatan mental tau. Saya baru ni dapat lihat satu live program yang dibuat di negara luar. Bagaimana dia satu orang tu, dia kata okey, Muslim ke? Nampak macam Muslim? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa ke? Puasa. Okey. Saya nak bagi awak hadiah iPhone. Okay. Tapi dengan syarat awak minum segelas air ni. iPhone ni mahal ni kan. Tidak ada seorang pun yang nak ambil iPhone itu kerana minum, untuk minum itu. Maknanya hatta benda-benda lain pun maknanya tidak teruja bagi seorang orang yang berpuasa. Kan? Dapat menahan mental dia. Maknanya untuk berbuat sesuatu benda yang mana tak boleh sebelum ini, makan, tak nak berhenti makan, nak berhenti minum, tapi boleh pada bulan puasa. Kan? Sebab itu orang yang berpuasa, kalau betul-betul menjaga puasanya, sebenarnya dia membentuk satu disiplin cara dia berfikir. Kan? 30 hari dia mendisiplinkan akal dia. Dia akan jadi lebih positif. Kalau nak buat satu benda itu, maksudnya dia boleh buat. Kan? Kalau nak satu cita-cita telah diletakkan, maka dia akan boleh capai. Kalau satu benda itu maknanya nak dikejar, maka dia akan boleh buat benda itu. Tidak ada benda mustahil dalam hidup ini. Maka orang yang berpuasa, kalau betul cara dia didik mental dia itu, maka dia akan jadi hebat. Ini manfaat puasa. Dia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, bukan itu. Tetapi macam mana sebenarnya secara tak langsung dia membentuk kekuatan mental yang kuat bagi seseorang itu. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Itu maknanya unsur pertama kita. Itu bila kita sebut kita, kalau ikut Imam Ghazali rahimahullah taala, kita nak ada 5 kita. Kita ada akal, kita ada jasad, kita ada hati, kita ada nafsu dan kita ada roh. Kita bincang yang pertama, iaitu bagaimana puasa boleh membentuk kekuatan akal dulu. Okay? InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, itulah di antara keistimewaan bulan berpuasa ini, di mana ianya mampu untuk membina satu kekuatan daripada sudut akal kita. Mudah-mudahan kita terus-menerus mempersiapkan diri dan juga memperkuatkan akal fikiran kita sepanjang Ramadan kali ini, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak raikan soalan pertama daripada sahabat penonton kita menerusi Facebook Tanyalah Ustaz, iaitu Puan Salmah Saad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, da'i dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita nak manfaatkan ibadah puasa masa kita bermula dari subuh hinggalah ke saat berbuka, selain dari kita membaca Al-Quran, solat sunat dan berzikir? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Ustaz, silakan. Okey, selain daripada ibadah-ibadah yang kita lihat demikian kan, seperti contoh macam puasa kita baca Quran, kita berzikir dan sebagainya. Okey, ibadah ni dia ada bentuk khusus. Khusus maknanya nampak khusus. Dan ada ibadah bentuk umum. Bentuk umum tu macam kita bekerja kan, kita lebih bersungguh-sungguh bekerja kan. Begitu juga dengan kita boleh dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita untuk kita menganjurkan buka puasa. So maksudnya kita boleh berfikir macam mana ada keuangan sikit atau kumpulkan kawan-kawan kita sama-sama, kita anjurkan buka puasa. Kan? Dan kelebihan anjur buka puasa ni maknanya sesiapa yang menganjurkan buka puasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan maknanya salin atau kopi pahala orang itu diberikan pada yang menganjurkannya tanpa mengurangkan pahala orang puasa itu. Ada antara benda-benda yang boleh kita buat selain daripada ibadah puasa, baca Quran, berzikir sebagainya, menganjurkan buku puasa contohnya. Selain daripada itu, yang boleh kita buat adalah kita semarakkan, macam kita cerita kita bersedekah pada kita. Kita menganjurkan untuk bersedekah. Contoh kita cari peluang-peluang mana masjid nak buat tambahan, nak wakaf ke madrasah dan sebagainya, kita tolong mewar-warkan. Kan, maknanya dengan kita tekan butang kongsi kan, dan itu skala yang lebih besar lagi kan. Selain daripada kita buat diri kita, tapi kita semarakkan, memanjang-manjangkan kepada orang lain benda-benda amalan tu. InsyaAllah itulah di antara yang kita boleh lakukan selain daripada kita melakukan puasa-puasa yang berbentuk khusus tersebut. Jadi sedang betul sekalian, seperti yang katakan Ustaz juga sebentar tadi, salah satu caranya adalah kita berkongsi video yang kita lihat pada pagi ini, live kita pada pagi ini, ke seberapa ramai yang boleh. Sebab ini juga adalah salah satu cara untuk kita nak jana pahala ibadah kita pada hari ataupun di dalam bulan puasa ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan pemanggil kita talian pada saat sekarang ini, iaitu Puan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Luqman. Ya, apa khabar Puan Nur Hayati? Alhamdulillah. Selamat berpuasa. Alhamdulillah juga dapat tembus talian. Silakan dengan soalan pagi ini. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, makna Ramadan ialah panas yang membakar. Soalannya, mengapa dalam bulan Ramadan kita lebih tahan mental kita untuk berpuasa berbanding puasa sunat di bulan lain? Adakah itu hanya memang mental kita atau psikologi kita saja, Ustaz? Mungkin insya-Allah. Lepas tu saya ada lagi satu soalan, Ustaz. Saya suka setiap kali Ustaz bersiaran, Ustaz suka bercerita pengalaman Ustaz di luar negara, merantau di seluruh negara Islam. Boleh tak Ustaz kongsikan perbezaan antara puasa kita di Malaysia dengan luar negara tu, di mana mereka selalu baca Quran, berselawat di jalanan dengan muzik-muzik dan berbagai. Itu saja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Nur Hayati Ismail kita pada Rawang. Dua soalan yang cukup menarik dan juga berkualiti. Yang pertamanya adalah berkaitan dengan puasa tersebut. Yang keduanya tu, itu yang kita dengar tu. Perbezaan berpuasa di lain negara ni Ustaz. Silakan. Sebelum saya jawab, saya pernah tanya satu soalan kepada Imam Masjid Al-Aqsa. Kan? Imam Masjid Al-Aqsa, Syekh Yusuf Abu Sunainah. Saya tanya, Syekh, saya nak tanya apakah rahsia keberanian orang-orang yang berada di dekat Baitul Maqdis. Saya tengok luar biasa berani dia. Orang perempuan, anak-anak kecil, kan, mana juga berani. Apa jawab Imam? Imam kata sebenarnya barakah Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Maknanya barakah Masjid Al-Aqsa menjadikan orang jadi berani. Okey. Satu hari saya bawa orang pergi ke Masjid Al-Aqsa. Okey. Sebelum daripada dalam beberapa hari kami nak bertolak tu, ada berlaku satu maknanya rusuhan dekat sekitar Masjid Al-Aqsa. Hampir-hampir saja jemaah saya ni ada yang kita batalkanlah, takutlah saya nak pergi apa semua. Saya kata tak ada apa, saya dah biasa bawa beratus rombongan yang saya dah bawa, alhamdulillah, tak ada masalah, tak ada apa. Akhirnya saya pun kata, saya pun kuatkan semangat, pergilah, semua pergi. Okey. Ketika sampai di Masjid Al-Aqsa waktu tu, memang agak tegang waktu tu. Waktu tu ada satu kejadian. Jadi maknanya Masjid Al-Aqsa tu ditutup oleh Israel. Hanya orang yang berumur 50 tahun saja ke atas. Jadi ramai orang yang rasa maknanya duduk di tepi pagar, semangat tepi pagar. Jadi ketika saya pergi dekat Masjid Al-Aqsa itu sendiri, saya tengok makcik yang nak membatalkan, tak beranilah saya. Dia antara orang yang berada kat depan pagar. Paling berani pula. Dia berani. Jadi saya teringat, oh betul lah kata Imam, keberanian
orang yang ada kat sekitar Baitul Maqdis kerana barokahnya tanah itu. Okey, balik kepada soalan akak tadi kan. Kenapa kita boleh bertahan? Antaranya barokah Ramadan itu. Sebab Ramadan ada keberkatan. Jadi kenapa benda-benda lain kita nak puasa sunat pun tak boleh. Kadang-kadang tak boleh kan. Rasa tak tahan dan sebagainya kan. Sikit lapar. Tapi bulan Ramadan boleh. Antaranya adalah barokah bulan Ramadan itu. Apa maksud barokah? Barokah ni ziyadatul khair. Pertambahan kebaikan. Sebab itu dalam bulan Ramadan dicarilah barakah dalam bulan Ramadan, iaitu dengan kita tahu benda itu mudah untuk kita beramal, tingkatkan amalan kita banyak-banyak. Kan? Rugi kalau orang tidak ada barakah bulan Ramadan, dia tidak usaha untuk menyemarakkan mana ibadah yang ada pada dia. Okey. Soalan kedua bagi Kak Noi Hayati tadi kan. Perbezaan. Okey, apa beza puasa kita dengan tempat-tempat lain? Okey. Imam Malik rahimahullahu taala menyatakan bahawa ibadah macam rezeki makan. Kan? Ada orang boleh makan daging, tak boleh makan sayur. Ada orang makan sayur, tak suka makan ikan. Ada orang suka makan ikan, tak boleh makan ayam. Ibadah macam itu. Okey. Umumnya Allah rezekikan umumnya bangsa-bangsa pun tak sama ibadah. Orang Melayu kita Allah kurniakan memang kuat puasa. Orang Arab pun tak kuat namanya tau. Saya pernah bersama dengan Fitri Yahya beberapa tahun lepas buat jejak Rasul. Okey, bersama dengan abang Kemang kita kan. Okey, janji nak syuting okey, pagi pukul 10. Telefon tak angkat kan. Pukul 5 sorry Muhammad, sorry aku lepas subuh tu tidur, Zuhur entah ke mana, asar pun lambat. Dia puasa tak lah kan. Kawan-kawan saya kat negara Arab maknanya puasa tu susah sangat bagi dia. Ada yang puasa tu buka maghrib pun tak solat. Buka sampai isyak. Okey. Tapi ibadah bagi orang Arab, Allah kurniakan mudah bagi dia baca Quran. Orang Melayu kita, Quran ni agak susah. Maknanya ibadah baca Quran memang, driver taksi pun baca Quran. Kat mana-mana orang baca Quran. Okey. Bagi orang India, Pakistan, kelebihan dia adalah solat. Solat tak boleh lawan dia. Saya pernah duduk di Pakistan kan. Saya buat hafalan Quran kat sana dulu. Malam akhir bulan Ramadan di Masjid Faisal, Masjid negeri Pakistan, bukan satu malam, bukan satu juzuk tau. Satu malam 10 juzuk. Satu malam penuh masjid. Hebat. Kita budak Melayu, budak tahfiz ni, semayang sendiri semayang sasam budak Melayu padahal hafal Quran Melaka tu. Kan? Tapi semayang tarawihnya dah baca Fatihah, potong 2 pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Masya-Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar, hebat. Maksudnya memang kelebihan dia macam tu. Jadi maknanya Allah bagi rezeki ibadah tak sama. Okey, daripada bangsa Melayu kita sini pun tak sama. Ada orang suka pergi umrah, tak suka sedekah. Ada orang suka sedekah, tak suka sembahyang. Ada orang sembahyang kuat, susah nak berpuasa. Ada orang puasa kuat, mana tak sama Okey. Jadi umumnya bangsa-bangsa itu ibadah yang Allah bagi rezeki. Bangsa Melayu kita memang kuat puasa. Jadi kalau kita lihat bagaimana budaya kita orang Melayu sebenarnya lagi boleh makan tamar tau, buka puasa. Orang Arab umum dia, Ustaz pun dah biasa pergi kan Mekah sebagainya. Dia punya buka puasa Kambing sekor makan. Itu menarik lah. Jadi bila kita melihat demikian, kita jangan mengata apa dia orang ni, jangan. Kelebihan masing-masing Allah beri. Kebetulan kita puasa memang Allah beri kita, orang Melayu kita kuat puasa. Anak-anak kecil darjah 1 tadika pun puasa penuh pun ada tau. Kan maknanya ada nak cerita pada sana kan. Tapi maksudnya itulah kelebihan-kelebihan dan menariknya perbezaan sambutan Ramadan dekat mana-mana tempat kan. Itu dia. InsyaAllah. Jadi sebenarnya apa yang dapat disimpulkan sebenarnya Ustaz, keberkatan itu bergantung pada tempat juga sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang kalau macam beribadah Ustaz, kalau datang ke Masjidil Haram tu rasa senang je nak solat sunat semua, tapi balik Malaysia habis dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita bersyukur dengan apa saja yang Allah berikan, dan juga di Malaysia kita alhamdulillah amat mudah untuk kita berpuasa, alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita bersama ini kita juga ada pemanggil lagi di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai dan Ustaz. Ya, Ibu Robizan, kita apa khabar? Khabar baik Jak. Selamat berpuasa. Sama berpuasa juga Dai Ustaz. Ya, silakan dengan soalan pagi ni insya-Allah. Saya nak tanya bagaimana nak manfaatkan ibadah pada bulan puasa, pada kita merasakan kita masih kurang ibadah. Jadi mesti nak top up lah. Apa yang perlu buat lagi? Itu saja soalan. Ya, insya-Allah Ibu, terima kasih. Sama-sama. Okey, satu soalan menarik. Apa lagi yang kita perlu buat untuk tambah lagi, nak lipat kali ganda lagi amalan kita bulan puasa ni, Ustaz? Okey, 2 benda penting kalau kita nak top up amalan kita. Yang pertama, kena ada niat.
Kan? Kena ada niat. So, jadi kalau kita tak ada niat, kita susah nak buat. Dalam hadis pun Nabi sebut, kita pun faham innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bermula dengan niat. Jadi kalau kita ada niat untuk buat satu amalan, insya-Allah kita akan boleh buat. Jangan langsung tak ada niat langsung. Sebab tu kena belajar berniat benda-benda yang baik. Seperti mana kita ajar diri kita berniat untuk sembahyang dan berpuasa. Kena belajar diri kita berniat untuk jadi orang baik. Siapa-siapa ibu-ibu kakak yang belum pernah berniat menjadi ahli syurga, hari ni siapa dengar hari ni niat terus. Aku berniat untuk menjadi ahli syurga. Kan? Supaya apa? Seseorang itu dia akan ditentukan dengan niat dia. Pertama ada niat. Yang keduanya adalah dengan mengurangkan pilihan. Kan? Kalau kita banyak pilihan, okey, penatnya nak tidur ke nak baca Quran? Manusia ada pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. Itu manusia. Itu manusia. Kalau ada pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan dalam hidup dia. So kurangkan pilihan. Kan? Sebab itu mati datang tak bagi pilihan. Mati datang. Kalau mati datang bagi pilihan, katakan malam ni kan, lepas kita tarawih kan, ting tong, siapa dia lah datang malam-malam buta kan. Kita buka ada satu orang pakai kopiah, pakai jubah kan. Ni contoh Sampai-sampai kata, Assalamualaikum, ada apa Tuan Haji? Kan? Assalamualaikum, ni betul rumah Hajah Halimah, contohnya. Hajah Haji Abdullah betul? Ya betul lah, saya lah. Kenapa Tuan? Saya ni malaikat Israel. Datang ni nak cabut nyawa Haji. Haji bagi tak? Kalau tak bagi, saya balik aja. Kalau dia bagi pilihan, memang kita minta delay. Bukan saja kita minta delay, kita tunjuk orang lain. Janganlah, aku ni muda lagi, baru 75 tahun. Ambil orang sebelah. Aku dengar dia demam semalam. Ambil orang dulu. Okey. Kalau dia bagi pilihan, itulah manusia. Kan? Kalau dia bagi pilihan, dia akan memilih benda yang paling ringan hidup dia. Jadi macam mana kita nak top up, nak tingkat ibadah kita, dua benda. Satu, kena belajar berniat nak buat baik. Yang kedua, kena kurangkan pilihan. Nak bersedekah, kurangkan pilihan. Ada pilihan, kita akan memilih benda-benda ringan. Nak ibadah, nak sembahyang, baca Quran, kurangkan pilihan. Ada pilihan, nak baca Quran ke, nak berhabis 2 jam dekat bazar Ramadan. Kita boleh berhabis 2 jam dekat bazar Ramadan. Okay. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan menjawab persoalan pada Ibu Robizan. Ada 2 cara untuk kita nak top up kita punya amalan dalam Ramadan ini. Seperti yang kata Ustaz, yang pertama, kena ada niat untuk jadi baik, dan yang keduanya, kurangkan pilihan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz, banyak lagi yang kita bincangkan ni lagi Ustaz. Tapi namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz Istimewa Ramadan, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz Istimewa Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa 1001 rahmat di sisi Allah Subhanahu taala. Di samping kita berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh rahmat, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Selamat berpuasa kepada yang berpuasa pada hari ini. Yang mana yang tak berpuasa, ambil peluang untuk kita nak meraih pahala puasa, dan kita menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Jadi sedang betul sekalian, sahabat-sahabat penonton kita yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab kita dalam menyebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini dengan menjalankan satu tugasan yang cukup mudah, hanya dengan sekadar menekan butang kongsi. InsyaAllah akan menjadi manfaat buat kita semua yang berada di atas muka bumi ini, insyaAllah. Jadi sedang betul sekalian, kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa. Kita sudah pun membincangkan berkaitan dengan manfaat pertama, iaitu daripada sudut akal. Jadi kita nak memasukilah manfaat yang kedua daripada sudut hati pula Ustaz. Okay. Bagaimana Ustaz ibadah puasa ini mampu membentuk hati kita? Silakan. Okey. Jadi kita ulang balik, iaitu mengikut Imam Ghazali, manusia ni dah ada 5 unsur. Maknanya saya, da'i, dari ibu kakak tengok kita semua orang, kita senang tengok 5 unsur, iaitu jasad, roh, akal, nafsu dan juga hati. So kita dah bincang tadi macam mana manfaat puasa kepada unsur pertama, iaitu akal. Dia membentuk kekuatan akal. Okey, kita bincang pada yang kedua, iaitu unsur hati pula. Okey. Hati ni tempat letak perasaan. Dia bersulaman, perasaan, emosi ni berada di hati. Okey.
Okey, kita biasa dengar ustaz-ustaz kita mengajar di surau, di masjid, dekat kuliah mana-mana pun. Dia kata sabar, puasa ni dia akan membuat kita jadi sabar. Okey, itu biasa kita dengar kan. Puasa membuatkan kita sabar, tapi sebenarnya dia bukan semudah itu. Puasa sabar tak Sebenarnya puasa ni dia menyebabkan kita jadi marah. Oh, betul. Lagi cepat marah. Lagi cepat marah sebab perut lapar. Saya pernah duduk di Pakistan waktu saya kecil-kecil dulu. Bulan puasa paling banyak bergaduh. Negara Arab bulan puasa paling banyak bergaduh. Paling banyak bergaduh. Sebab apa? Orang lapar mudah marah. Kita buka rumah kadang-kadang kita rasa macam ada benda tak kena, lambat hidang dan sebagainya. Kita beratur panjang-panjang dekat bazar Ramadan. Tiba-tiba katakanlah lambat nak bungkus. Orang jadi marah tau. Lagi maknanya puasa ni sebenarnya dia menyebabkan kita bila lapar lagi cepat marah banyak. Orang lapar maknanya bak kata orang putih kan, maksudnya hungry make angry kan. Hungry make angry. Mana lapar tu menjadikan orang lebih mudah marah. Okey. Jadi macam mana datangnya daripada puasa tu bawa kita jadi marah, jadi sabar. Dia bukan semudah itu sipirnya. Puasa jadi sabar. Sebenarnya bila kita bicara mengenai sifat sabar, itu bicara kita belajar mengenai sabar, kita belajar jenis-jenis sabar, kita belajar macam mana nak sabar. Itu ilmu. Benda-benda perasaan, untuk kita memiliki benda itu, dia kena latihan. Dia panggil riyadatul nafs, maknanya riyadah diri. Ataupun mujahadah, dia panggil. Mujahadah ni mana kita melawan diri kita sendiri. Macam mana kita nak datang melawan itu apabila datang peristiwa. Okey, kita belajar sabar pada hari ini, dia di akal. Tapi macam mana nak dapat sifat itu? Datang peristiwa, kita belajar untuk kontrol. Makin banyak kita berlaku peristiwa dalam hidup kita menyebabkan kita marah, kita kontrol, maka kita jadi sabar. Dia bukan kita belajar sabar pada hari ini terus kita jadi sabar, tak. Macam mana cara kita tu kita kawal apabila benda tu timbul. Itulah yang akan menjadi kita sabar. Dia bukan simply puasa, sabarlah. Semua macam tu. Jadi sebab itu, apabila kita berpuasa, keluar benda-benda yang menyebabkan kita nak jadi marah, kita kontrol. Kematangan kita untuk kawal itulah akan menjadikan kita sabar. Jadi sebenarnya bagaimana menafak puasa pada hati sebenarnya, banyak peristiwa-peristiwa akan berlaku pada bulan Ramadan yang dia mengundang, dia mengusik emosi kita. Yang akhirnya kita belajar untuk kawal benda itu. Contoh katakan kita berbazar Ramadan, lambat betul budak ni, tapi tak apalah, sabar. Makin lama kat rumah pula, apa lambat hidang ni, sabar. Benda marahan. Mungkin anak kita, contohnya kita kejut subuh, kejut sahur, kejut tidur balik. Geramnya kita masak, ibu-ibu kakak masak, lepas tu mengidang, lepas tu kejut pula, pergi balik dapur pula supaya yang kucing bagi makan balik, kejut balik. Geramnya. Sabar. Maka kematangan kita kawal itu menjadikan kita jadi sabar. Jadi saya teringat kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Orang tengok Salahuddin adalah satu susuk tubuh yang cukup hebat. Maka apa dia kata? Aku sering berdoa kepada Allah untuk aku jadi orang yang berani. Dan setiap kali aku doa untuk jadi aku orang yang berani, datang benda-benda yang menjadikan hati aku kecut dan takut. Datang orang nak bunuh dia, orang nak racun dia, orang nak ambush, maknanya serang hendap dia. Dengan dia kawal dia punya ketakutan tu, akhirnya dia berani. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang sabar. Setiap kali aku berdoa menjadi orang yang sabar, setiap kali itulah datang benda-benda yang mengundang aku jadi marah. Tapi apabila aku mengawal marah itu, akhirnya aku jadi orang yang sabar. Jadi satu susuk tubuh yang hebat sebenarnya, dia melalui banyak pengalaman-pengalaman, akhirnya dia belajar untuk kawal emosi dia. Dan dalam bulan Ramadan, bayangkan kita lapar, kita nak marah, kita kawal marah kita akan jadi matang dalam kawal marah. Ketika nak dalam bulan Ramadan, kita nak cepat-cepat, tapi kita kawal diri kita untuk tenang, akhirnya kita jadi orang yang penyabar. Ketika dalam bulan Ramadan, kita berusaha untuk nak bangun pagi untuk sahur. Kita tahu sahur itu ada satu keberkatan. Maka dengan susah payah itu kita belajar cara kita nak lawan kesusahan. Sebab ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian kan, orang yang hebat bukan orang yang tak pernah jatuh. Betul, Ustaz. Tapi orang yang hebat adalah orang yang belajar untuk bangun ketika jatuh.
Kan? Dia bukan sekadar kita jangan sampai jatuh, tak. Dia belajar ketika bangun balik ketika dia jatuh. Macam mana kita nak belajar membuat satu benda yang susah? Nak tarawih susah. Biasa sembahyang sunat pun susah. Ini nak buat 8 rakaat, ada yang mungkin 20 rakaat kat rumah dan sebagainya. Bukan benda mudah benda tu. Kita belajar mengurus benda susah. Maka akhirnya kita lawan diri kita, dia panggil riyadatul nafs. Maknanya kita riadah diri kita dan juga mujahadah, kita lawan diri kita. Akhirnya kita akan belajar bagaimana kita mengawal emosi kita. Kan? Orang yang berjaya, maknanya pandai mengawal emosi dia, dipanggil dalam bahasa Inggeris dia ada emotional intelligence. Ada kematangan emosi. Ada salah satu cara macam mana satu orang tu menjadi hebat. Kan? Jadi orang hebat sebenarnya adalah orang yang pandai kontrol emosi dia. Kan? Orang yang pandai mengawal emosi dia. Itu jadi benda yang hebat. Okey. Sebelum kita pergi kepada pemanggilan sebagainya, saya nak bawa satu kisah. Okey. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mengajar diving, mengajar diving. Jadi maknanya, dan kita belajar diving sampai maknanya aras tinggi punya kemahiran. Maksudnya sampai saya mengajar bomba, macam cari mayat, angkat kereta dan sebagainya kan. Mana benda yang agak susah sikit, bukan sekadar recreational, bukan saja diving rekreasi, tapi diving yang kemahiran aras tinggi. Okey. Di bawah saya ada 4 instruktor ya. Kami instruktor ni di-train. Kita bukan jadi instruktor tu, mana macam mana jadi instruktor tiba-tiba mengaku saya instruktor, bukan. Kita di-train ataupun kita masuk satu kursus belajar bukan saja kemahiran untuk mengajar diving, tapi kemahiran mengawal emosi. Sebab dalam air nak jaga student, tiba-tiba student yang ini macam tak pandai, mana belajar memang mengurus emosi Maknanya risk management, maknanya memang belajar. Sebab menjadi instruktor bukan mudah Mana memang belajar benda tu. Okey. Satu hari saya mapping tatu tasik, maknanya tasik itu buat latihan dan melatihan. Jadi kita instruktor saya waktu tu letak satu tali satu poin ke satu poin. Okey. Sampai ada satu hari tu 2 instruktor saya, waktu tu saya tak ada, maknanya letakkan tali satu poin ke satu poin, maknanya untuk orang boleh menyelam ke situ. Ini yang dekat tasik yang visibility ataupun dia punya penglihatan tu sangat terhad. Waktu tengah ikat dekat satu kayu tu, jadi tali tu naik ke atas dengan tak perasan terikat kat badannya. Allah. Waktu tu kedalaman 20 meter tau. Kan? Tiba-tiba maknanya sangkut. Jadi maknanya ketika macam merontan apakan diri, tali tu lagi ketat dah. Okey. Bayangkan 2 instruktor saya dah jadi panik. Ini instruktor, bukan cerita diver atau instruktor, maknanya jurulatih Kita di-train kan. Walaupun peralatan cukup, ada pisau, ada apa semua. Tapi datang benda-benda demikian, jadi lupa apa yang belajar. Sampai akhirnya mereka semua tak boleh apa. Okey, semua sama-sama saling menenangkan antara satu. Okey, relax. Baru teringat, baru ada pisau, cabut pisau pelan-pelan, potong pelan-pelan, dan akhirnya alhamdulillah boleh melepaskan diri dan maknanya dan naik dengan selamat. Nak ceritanya, walaupun belajar sebagai jurulatih diving, tapi datang benda-benda yang berbahaya terlupa. Kan? Itu nak ceritanya bahawa belajar ilmu di akal, tapi nak praktis kena ada peristiwa. Ada peristiwa baru kita boleh latih. Terutamanya benda-benda berkaitan emosi. Nak sabar kena ada benda marah. Baru kita boleh kontrol sabar kita. Kalau dia kata kita belajar sabar, tapi tak pernah ada benda yang berlaku untuk kita kontrol, itu orang yang mengajar sabar bukan tak sabar. Dia mengajar sabar ya. Semua ujian tapi time dia mana boleh, dia kena cepat kan. Dia pada mengajar sabar, kita tasawuf. Tapi dia sendiri pun sebab apa? Jarang berlaku peristiwa-peristiwa untuk dia belajar kawal emosi dia tu. InsyaAllah. Jadi itulah yang dikatakan Ustaz. Sebenarnya setiap perkara ataupun kita nak mengajar diri kita ni untuk terus menjadi sabar ni, kena ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Sebab tu Ustaz, nak saya kongsikan satu hadis Nabi yang menyebutkan bila mana ada orang yang melakukan kejahatan pada kita, sebut ini soim tu. Betul. Kan? Maknanya ada orang buat jahat kita geram macam-macam cekik kan. Tapi ini soim, aku puasa tak apa. Maksudnya kan. Itulah kita dia. Kawal kita punya emosi tu. Rahsia di sebalik kata-kata hikmah daripada sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan banyak persoalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak ada persoalan daripada sahabat Facebook kita pada Rosdin Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain manfaat lain, buah sebenar daripada ibadah puasa ialah menjadikan seseorang itu semakin tinggi tahap ketakwaannya.
apakah tanda aras bagi seseorang yang dikatakan berjaya memanfaatkan ibadah puasa di bulan Ramadan untuk menjadikan dirinya ke tahap yang lebih tinggi sifat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Wallahu a'lam. Jadi Ustaz, yang ni kalau kita berbalik dengan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 pun menyebutkan natijah akhirnya tu adalah nakkan kita menjadi orang yang bertakwa, Ustaz. Silakan. Takwa ni dalam satu ketika sahabat bertanya apa tu takwa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menunjukkan dengan bahasa yang mudah difaham, at-taqwa hahuna. Kata Nabi sambil menunjukkan ke dadanya, iaitu ke hati. Takwa itu letak di hati. Maknanya takwa ni bagaimana kita ada rasa bertuhan. Kita rasa kita bertuhan dalam kehidupan kita hari-hari. Kita dalam sembahyang, dalam sembahyang kita ada baca satu ayat kan yang wajib kita baca. Kalau tak baca ayat ini tak sah sembahyang kita. Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu ni dia bukan menyembah tau. Kalau menyembah, istilah dalam bahasa Arab nata'abbadu. Iyyaka nata'abbadu wa iyyaka nasta'in. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan iyyaka nata'abbadu. Allah sebut ajar kepada kita iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami memperhambakan diri. Sebab kalau ibadah nata'abbadu ada tempoh dia. Contoh macam sembahyang tu 5 minit contohnya kata. Mana kita puasa satu panjang hari. Itu nata'abbadu, makna ibadah. Tapi na'budu memperhambakan diri maksudnya seluruh kehidupan kita. Hanya engkau kami memperhambakan diri ya Allah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Itu maksud na'budu di situ. Jadi takwa adalah rasa kehambaan dan rasa bertuhan. Rasa diri ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hamba pangkat, bukan hamba harta, bukan hamba dunia, tapi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya semua kehidupan kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang rasa dirinya hamba Allah tidak ada rasa takut, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih dalam kehidupan dia. Jadi rasa kehambaan satu dan rasa bertuhan. Rasa bertuhan ni mana faham bahawa hidup kita ni sedang dalam kekuasaan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, kita bergerak atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir kita takkan sama dengan ayah kita. Takdir kita takkan sama dengan mak kita, takkan sama dengan anak kita, takkan sama dengan semua orang. Belum tentu ayah kita tu orang berjaya, kita juga berjaya. Belum tentu kita berjaya, anak-anak kita juga berjaya. Belum tentu, semua ada takdir masing-masing. Sebab itu kita disuruh untuk minta takdir-takdir yang baik daripada Allah. Maknanya hati kita sentiasa bertawakal, hati kita sentiasa berharap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Hati itu bersulaman dengan sifat-sifat mahmudah dipanggil, sifat-sifat yang bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya puasa tu la'allakum tatakun, kamu bertakwa adalah lahir sifat kehambaan. Ya Allah, aku hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba pangkat, bukan hamba perempuan, bukan hamba harta, bukan, tapi aku hamba Engkau ya Allah. Aku tak takut pada semua benda kecuali hanya Engkau ya Allah. Dan juga rasa bertuhan, rasa sentiasa diri ni maknanya dipantau dan diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, okey, Dai Luqman. Kalau hari ini saya bergantung dengan meja ni, saya bersandar dengan meja ni, okey. Apakah perkara yang paling saya takut? Kalau saya ni hari ini saya bersandar di meja ini. Takut patah, Ustaz. Takut patah. Saya yang paling saya takut meja ini akan patah, meja ini diambil oleh orang lain, meja ini hilang daripada saya. Kan? Kalau saya bergantung dengan meja ini. Begitu juga dengan dunia. Kalau orang bergantung pada dunia, benda yang paling dia risau apabila dunia itu hilang daripada dia. Bergantung kepada suami, paling risau suami itu diambil oleh orang lain. Maknanya suami itu hilang daripada dia. Bergantung kepada harta, paling risau harta itu tak ada pada dia. Kan? Sebab itu kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bergantung kepada Allah yang punya segala-galanya. Kan? Maka kita tidak akan rasa kehilangan dan tidak akan rasa takut kehilangan itu. Kan? Betul, ada orang yang takut miskin, takut dunia, kehilangan dunia, ambil benda-benda haram, rasuah. Sebab apa? Benda takut kehilangan, takut tak ada, takut maknanya miskin, takut maknanya. Maknanya semua benda adalah
kita di atas takdir Allah dan kita bergantung Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah takwa. Ha huna kata Nabi SAW. Di sinilah letaknya takwa itu. Allahu Akbar. Jadi itu satu pencerahan yang cukup menarik berkaitan dengan takwa, iaitu merasakan diri itu hamba dan juga merasa kita ini bertuhan. Itu adalah indikator untuk kita ataupun indikator kita ini merupakan orang yang bertakwa di sisi Allah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan lagi pemanggil kita di talian perasaan ini. Assalamualaikum Ibu Salihah kita. Waalaikumsalam Dai Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Selamat Ibu Salihah? pagi. Apa khabar Ibu Salihah? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi. Salam Ramadan. Salam Ramadan. Silakan dengan soalan pagi ini. Apa Dai ni saya nak tanya ni Ustaz. Orang kata biar tahu jangan keliru kan. Betul. Ya. Bulan Ramadan yang orang cakap memanglah setahun sekali kita nak rebutlah berapa orang kata pahala yang berbanyak kita nak kan. Pasal takut tahun depan entah umur dah tidak kita kan. InsyaAllah. Habis yang saya nak tahu. Saya ni orang kata tidak tahu ikut tadarus dengan kawan-kawan lah. Tapi saya ni macam merangkak-rangkak lah ngaji. Jadi saya segan. Jadi sebab kita nanti dia orang lambat pula. Apa tu orang kata. Lambat habis. Lambat khatam kan. Jadi tahun ni saya tak ikut lah. Jadi saya nak tanya. Saya ada ikut perbacaan Al-Quran melalui online je. Jadi saya nak tahu pahalanya tu macam mana Ustaz. Saya ikut online je. Pasal saya pun memang saya mengangkat-ngangkat lah hati. Dengan jujur ni saya bercakap. Ni lagi satu Ustaz ya. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Salihah. Kak ni ada lagi satu ni. Lagi satu soalan. Silakan Ibu Salihah. Ni sembahyang apa tu? Saya selalu sejak COVID ni kan saya tak sembahyang tarawih dekat surau. Saya sembahyang kat rumah. Jadi kadang lepas isyak tu saya rasa mengantuk sangat, saya tidur dulu. Jadi tarawih saya bangun dalam pukul 3, pukul 2 saya sadar saya buat tarawih. Boleh tak Ustaz? Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu Salihah. Dua soalan yang cukup menarik. Namun Ustaz, jawapannya tu kita nak tunggu sebentar. Jadi sudah betul sekalian nak tahu jawapannya, yang kemana-mana teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz Istimewa Ramadan kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Kembali kita bertemu pada pagi ini sedang betul sekalian membincangkan topik berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa. Mudah-mudahan daripada apa yang kita dapat pada pagi ini, ilmu-ilmu yang kita dapat daripada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah kita, mampu untuk kita terapkan dan juga kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi sedang betul sekalian, ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk hubungi kami seterus di talian yang tertera di kaca televisyen. Jadi sedang betul sekalian Ustaz, sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, kita menerima dua soalan daripada Ibu Salihah kita. Yang pertamanya adalah soalan berkaitan dengan melakukan kelas mengaji ataupun tadarus Al-Quran secara online. Adakah berpahala seperti mana tadarus biasa? Yang keduanya adalah berkaitan dengan solat tarawih pada pukul 3 pagi setelah tidur selepas solat Isyak. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih kepada puan yang bertanya. Okey. Daripada apa yang puan bertanya tadi, saya nampak puan ada rasa rendah diri dalam membaca Al-Quran. Mungkin rasanya tidak lancar dan sebagainya. Nanti orang kata apa pula. Sebenarnya dalam hadis Nabi SAW memang ada menyebut kan, walladzina yaqra'una al-Qur'ana yataka'ka'. Maknanya orang membaca Quran dengan keadaan dia taka'ka'. Maknanya tetap dibagi pahala. Kan, sebab itu maksudnya kita tadarus. Makna tadarus ni, okey, dalam bahasa Arab ni dia ada pembentukan perkataan dia. Maksudnya okey, macam katakanlah arafa ni kenal. Arafa kan? Ta'arafa. Maknanya saling kenal. Okey, saling ya. Dari kalau ada kata mul perkataan tu ataupun bagi wazan perkataan tu, tafa'ala saling. Okey. Contoh macam katakanlah aun. Aun ni maknanya tolong. Okey. Ta'awana maknanya saling tolong. Darasa belajar. Tadarus tu saling belajar. Itu maksud tadarus. Kita bukan tilawah Quran. Kita bukan musabaqah Quran. Kita tadarus Quran. Tadarus Quran ni maknanya saling belajar. Mana saling membaca, saling belajar. Jadi maknanya saya baca, awak semak, saya salah, awak tolong betulkan. Awak baca, saya semak.
awak salah, saya tolong betulkan. Bukan saling bertanding siapa baca paling laju dan saling riak, saya baca paling bagus. Bukan. Kita saling belajar. Sebab kadang-kadang, sebab itu bukan bahasa asal kita. Kita baca mungkin dengungnya tak berapa tepat, panjang pendeknya tak berapa cukup. Jadi maknanya itu yang kita saling. Makhraj hurufnya mungkin lari, itu yang saling tu tadarus. Tadarosa. Jadi intipati tadarus sebenarnya saling belajar membaca. Kita bukan bertanding baca, kita bukan membaca semata-mata nak menunjuk siapa paling lancar, tak. Kita saling belajar. Lepas tu kena faham siapa yang nak sama-sama bertadarus, jangan pandang orang yang ya takak tadi ni macam apa benda lah macam itu. Itu bukan intifati tadarus tu kan. Dia tak boleh baca, mungkin dia boleh baca sikit, kita sambung yang lebih lagi kalau kita lebih lancar, tapi dia dapat duduk dalam sama-sama tadarus, sama-sama saling belajar. Okey, soalannya adakah jadi akak dah pun dah malu, jadi akak berkata dengan online boleh tak pahala? Boleh, sama juga. Bukan saja ayat itu, alif lam mim, alif satu pahala, lam satu pahala, mim satu pahala. Maknanya satu huruf tu pun dikira pahala. Bukan saja ayat Quran itu. Okey. Soalan kedua, boleh tak tarawih pada maknanya ngantuk sangat di tengah malam bangun? Boleh, selagi mana belum waktu subuh. Sebab waktu tarawih itu waktu dia selepas isyak sampailah iaitu sebelum waktu subuh. Itulah sembahyang tarawih tu. Lepas tu sembahyang tarawih dikira sebagai salah satu antara sembahyang-sembahyang malam. Siapa yang solat tarawih dikira sebagai qiyamul lail juga, iaitu membangunkan malam. Wallahu alam. InsyaAllah. Jadi itu adalah dua fadilat kita di dalam bulan puasa, itu memperbanyakkan bertadarus, iaitu saling belajar, mempelajari Al-Quran, dan yang keduanya adalah berkaitan dengan tarawih. Kita teruskan dengan bertarawih, tidak ada masalah untuk dilakukan sehinggalah tibanya waktu subuh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan menjawab soalan tersebut insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya pada Facebook daripada saudara Al-Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Manfaat ibadah berpuasa di dunia dan akhirat amat besar sekali. Ganjaran pahala berpuasa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula sekiranya seseorang itu berpuasa tetapi hanya mengharapkan manfaat dunia sahaja, seperti menguruskan badan, untuk mengkuruskan badan dan menjaga kesihatan? Adakah juga boleh mendapat ganjaran akhirat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu. Jangan keliru berkaitan dengan niat di dalam berpuasa. Bukan niat berpuasa tapi niat dalam berpuasa tu. Silakan. Kalau semata-mata niat berpuasa dia itu untuk menguruskan badan, maka itulah yang dia akan dapat berdasarkan niat dia. Maksudnya, okey, aku puasa ni sebab nak menguruskan badan. Kalau dia berpuasa kerana ibadah campur menguruskan badan, tetap dapat pahala puasa. Dan yang setinggi-tingginya adalah kita berpuasa memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah lebih kelebihan itu ataupun ini, itu adalah anugerah daripada Allah. Tapi kita berpuasa untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setinggi-tinggi cara kita berniatlah. So maksudnya sebagai sunatullah Allah akan bagi. Dengan tak makan, maka sunatullah dia ataupun sifir alam dia kita akan kurus. Tapi maknanya kita berpuasa adalah kerana untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka redha Allah tu kita akan dapat. Dan kita selamat dekat akhirat bukan kerana amalan kita, tapi kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau amalan kita tak cukup, timbang nikmat sebiji mata sekalipun, nak ditimbang dengan amalan kita puasa selama 40 tahun, tak boleh bayar. Sebiji mata tau, itu belum mata kita boleh tengok Quran, kita boleh belajar, kita boleh menulis, takkan dapat bayar dengan ibadah. Tapi kita berusaha dengan susah payah ibadah itu adalah untuk cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kita berbagai-bagai kebaikan dunia dan akhirat. So maksudnya, maknanya berlatihlah untuk berniat kita ni adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, akan pulang kepada Allah, maka kita carilah redha Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita tu. Insya-Allah. Itu adalah di antara intipatinya, iaitu bergantung juga pada niat. Jadi pastikan niat kita itu adalah niat yang baiklah dalam berpuasa ni. Sebab apa? Takut rugi. Sebab Nabi sendiri kata, ramai pada kalangan umat Nabi ini berpuasa, tapi last kali apa yang dapat? Hanya sekadar lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita terlindung dan juga dijauhkan daripada hanya sekadar mendapat lapar dan dahaga di bulan puasa ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada Puan Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, da'i dan petugas-petugas. Tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah ibadah puasa Ramadan yang wajib ini memberi manfaat kepada pesakit-pesakit kencing manis
darah tinggi, jantung dan buah pinggang dan juga sakit-sakit yang lain. Minta Ustaz beri pencerahan mengenai jadual pengambilan ubat ketika berpuasa dan manfaatnya apabila jadual itu dipatuhi. Terima kasih Ustaz Andai. #biar tahu jangan keliru. Ustaz, salah satu persoalan kadang-kadang orang yang ada kencing manis sebagai contoh, mereka ni terpaksa dicucuk dengan insulin, maka mereka tidak berpuasa. Bagaimana Ustaz? Okey. Silakan. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa, tetapi ada kelonggaran syarak. Antaranya kalau orang itu sakit, yang betul-betul sakit, bukan buat-buat sakit. Okey. Jadi kalau dia kata ubat contoh perlu dimakan dalam keadaan yang memang itu dia punya jadual dia, maka dia tidak boleh dapat berpuasa, maka faidatun fi ayamil ukhra, dia boleh gantikan pada hari yang lain. Kalau memang dia tidak mampu untuk berpuasa, memang tak mampu dah, memang sakit, memang tak mampu lah ubat, maka bayarlah fidyah. Fidyah maknanya boleh bayar fidyah. Okey, so maksudnya kelonggaran itu ada di sudut syarak. So maksudnya ada orang memang maksudnya umur dah lanjut, hati nak puasa sebab daripada muda puasa, tapi badan dah tak kuat dah sebenarnya, maka boleh gantikan dengan fidyah. Contoh macam ibu-ibu yang mengandung contohnya, maknanya ibu mengandung gantikan pada hari yang lain. So maksudnya kalau anda kata tak mampu ketika itu kerana sakit, kesihatan dan sebagainya, boleh gantikan pada hari yang lain. Okey, bagi orang yang maknanya makan ubat, okey, ataupun perlu menguruskan ubat daripada sudut tidak daripada rongga yang terbuka, contoh macam cucuk insulin, cucuk injection dan sebagainya, tidak membatalkan puasa. Itu ada fatwa, boleh rujuk fatwa-fatwa maknanya dekat negara kita ni bagaimana menguruskan ubat ketika berpuasa. Wallahu a'lam. InsyaAllah mudah-mudahan menjawab persoalan tersebut. Jadi Ustaz, satu persoalan Ustaz. Kalau kita lihat Ramadan ini telah difardukan pada tahun kedua Hijrah. Dan juga berlaku peristiwa di tahun yang sama dan Ramadan yang sama, pada 17 Ramadan, iaitu peperangan Badar, di mana tentera Islam mampu menewaskan tentera musyrikin dengan jumlah perbezaan yang cukup ketara. Apakah sebenarnya intipati pada Ramadan? Adakah kita tidak mampu menjadi sekuat itu? Silakan Ustaz. Sebab itu, bila kita sebut tadi, Ramadan puasa memberi manfaat, kan? Apa manfaat puasa ini? Antaranya adalah memang 5 unsur badan kita. Dia menguatkan akal, menguatkan hati, menguatkan jasad kita, menguatkan roh kita, dan kita menguatkan kita kontrol nafsu kita, kekuatan mengawal nafsu kita. 5 ni kita akan kuat. Maka 5 unsur badan kita kuat, kita akan kuat. Contoh dalam peperangan Badar, kan, berlaku pada bulan Ramadan, kan, maknanya sahabat-sahabat berpuasa ketika itu. Kenapa 313 boleh mengalahkan 1000? Dahlah 313 ni tak ada kelengkapan peperangan yang cukup, dan nisbah 1 lawan 3, 313 lawan 1000, 1 nisbah 3. Tapi di hujung peperangan orang Islam syahid 14 orang, orang kafir meninggal 70 orang. Dan 70 lagi kena tawan, baki daripada itu semua lagi bertaburan balik. Macam mana? Ikut logik macam mana? Itulah sebenarnya puasa, dia memberi kekuatan mental, kekuatan hati. Sebab benda-benda hidup kita ni, contoh kita berhadapan dengan berbagai-bagai ujian dalam hidup. Yang lemah dulu apa? Bukan badan kita tau. Kenapa badan kita lemah? Kenapa badan kita lemah? Sebab mental lemah. Sebab hati lemah. Yang lemah dulu adalah mental dan juga hati. Kan? Barulah badan kita lemah. Tak larat lah. Macam, aduh, penat lah dengan lelaki ni kan. Macam hal lah suami ni. Badan kita lemah. Tapi kalau hati kuat, akal kuat, dengan sendiri badan yang kurus macam Naim pun dia akan jadi macam ni. Sebab hati kuat, akal kuat. Itu hikmah berpuasa. Dia membentuk kuat, dan terbukti sejarah banyak peperangan-peperangan berlaku pada bulan Ramadan. Banyak peperangan. Kita tengok saja dah. Perang Ain Jalut, perang Badar sendiri, banyak perang-perang berlaku pada bulan Ramadan. Dan orang Islam berpuasa ketika itu dan mereka menang. Allahuakbar. Satu keistimewaan dan juga keajaiban sebalik puasa sebenarnya. Itu sebenarnya puasa yang benar-benar membina dan juga membentuk jati diri dan juga peribadi seorang Islam. Jadi insya-Allah, Ustaz, kita beralih ke persoalan berikutnya daripada Facebook, daripada Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum Ustaz Andai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ramadan merupakan bulan yang memberi peluang kepada sesebuah keluarga untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan dan melakukan amal ibadah bersama. Sebagai contoh, sahur bersama ataupun berbuka puasa, solat secara berjemaah. Pada pandangan Ustaz, adakah ini dikira salah satu manfaat dalam ibadah puasa? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Okey.
dalam kekeluargaan ni yang paling penting komunikasi. Kita takkan boleh mengharap satu keluarga yang bahagia kalau komunikasi tak boleh. Sebab itu, kenapa dalam bulan Ramadan ni satu benda yang bagus sangat untuk kita maksudnya mengeratkan hubungan kekeluargaan, buka sama-sama, sahur sama-sama, kan? Maknanya dengan buka, dengan sahur sama-sama itu ada komunikasi. Dengan komunikasi yang baik itu akan mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan baik. Dan kalau orang nak bergaduh pun, dia akan bermula dengan komunikasi. Silap komunikasi. Silap faham tu bermula daripada silap kita memahami satu-satu perkataan yang daripada pasangan kita, keluarga kita, kawan kita dan sebagainya. Jadi ini ambillah peluang maknanya buka sama-sama, sahur sama-sama, maknanya kita buat satu benda bersama-sama dan baca Quran tadarus. Ada yang suami isteri sama-sama baca Quran, menguruskan anak sama-sama dan sebagainya. Jadi maknanya memberi kekuatan dan memperbaiki komunikasi sama keluarga itu akan mengeratkan kekeluargaan. InsyaAllah memperbaiki komunikasi di antara ahli keluarga, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan persoalan berikutnya daripada sahabat Facebook juga, daripada Puan Anna Karnina. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru-kru tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan manfaatkan waktu dengan menziarahi rumah anak-anak yatim dan rumah orang-orang tua supaya dapat menyantuni mereka serta menghiburkan emosi mereka, adakah dengan cara ini juga dikira ibadah dan memanfaatkan waktu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Silakan. Okey, ibadah ni macam saya sebut tadi, dia ada ibadah khusus. Ibadah khusus ni memang jelas. Contoh macam puasa, baca Quran, sembahyang. Ada ibadah umum. Ibadah umum ni iaitu ibadah, semua benda boleh jadi ibadah dengan syarat kita menjaga beberapa syarat. Macam contoh, ziarah yatim, rumah orang tua, rumah kebajikan, menghiburkan mereka, itu ibadah umum kita panggil kan. Kita jaga beberapa syarat. Yang pertama apa? Niat kena betul. Maknanya jangan niat sebab nak riak, nak tunjuk orang, niat kena betul. Yang keduanya, pelaksanaan kena betul. Ketika kita buat tu, pelaksanaan kena betul. Tak adalah lelaki campur perempuan bergeletik-geletik lah, tak boleh. Maksudnya pelaksanaan kena betul. Tak boleh bercampur lah, sampai berlaku maksiat. Mana pelaksanaan kena betul. Yang ketiganya, tidak meninggalkan ibadah-ibadah yang asas. Contoh, taklah ziarah rumah anak yatim tapi tak semayang. Ibadah asas. Benda berasas ni makna rukun iman dan rukun Islam. Taklah ziarah rumah orang tu sampai rosak iman kita. Maknanya berasas tu rukun iman dan rukun Islam. Maknanya tiga-tiga ni kita jaga, maka sesuatu benda dikira ibadah. Jadi balik pada soalan yang bertanya tadi, saya ziarah rumah yatim, saya ziarah sekolah, saya menghibur orang. Ibadah atau tidak? Tengok niat, tengok pelaksanaan itu betul ke tidak, tengok dia melanggar benda asas ke tidak. Benda asas itu adalah rukun iman, rukun Islam. Kalau tidak, maka benda itu dikira ibadah. Setiap saat kita di rumah anak yatim, rumah orang tua dan sebagainya, dikira pahala. Allah, insya-Allah. Jadi itulah di antara SOP yang perlu dipatuhi Ustaz untuk agar sesuatu benda yang kita lakukan itu menjadi satu ibadah. Jadi Ustaz, sebenarnya kita ada lagi baki 3 unsur yang kita nak bincangkan. Boleh Ustaz tentukan salah satu secara ringkas sebelum kita nak melabuhkan tirai TV3 Ustaz? Silakan. Okey. Unsur dalam 5 unsur Ibn Ghazali ada 5. Kita dah bincang unsur akal, macam mana manfaat akal, kemudian unsur hati. Kita pergi pada yang ketiga iaitu unsur nafsu. Okey, nafsu ni dalam hadis yang disebut a'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Musuh kamu adalah apa yang berada di lambung kamu. Secara zahirnya, apa ada antara dua lambung kita ni? Dua benda. Satu perut, satu lagi apa yang berada di bawah perut. Berada di bawah perut ni kemaluan. Okey. Jadi maknanya dalam bulan Ramadan kita disuruh jaga dua benda ni. Satu, perut kita. Maksudnya kita apabila tak puasa, nafsu kita tu dia akan dilemahkan sebab tak puasa tu. Sebab puasa itu. Jadi maknanya nak gairah kepada kemakan kan. Maknanya akhirnya kita jaga diri kita, kegairahan kepada makan tu kita jaga. Maknanya kelemahan nafsu yang utama bab makan kita boleh jaga. Sebab kadang-kadang ada orang yang susah nak berhenti ataupun nak kawal makanan dia. Yang keduanya, apa yang berada di bawah perut iaitu kemaluan. Kemaluan kita maknanya dijaga. Maknanya dalam bulan Ramadan tidak boleh mengadakan hubungan antara suami dan isteri. Siapa-siapa yang mengadakan hubungan ketika berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia kena denda. Dendanya apa? Syahraini mutatabi'aini. Kena puasa 2 bulan.
Siapa yang kena puasa fa'il wala maf'ul, yang berbuat dan bukan yang kena buat. Dan ta'rifan fa'il di sini adalah lelaki. Janganlah nak bagi alasan kena goda dengan bini kalau dia kata berlaku hubungan antara suami isteri pada bulan Ramadan 2 bulan berturut-turut bang, hijau muka. Maknanya benda yang di bawah perut kita jaga, iaitu kemaluan kita jaga, dan juga makan perut kita jaga, itulah maksudnya kekuatan untuk kita kontrol nafsu. Sebab dua benda ni benda yang besar bagi nafsu. Berapa banyak orang-orang, tokoh-tokoh yang hebat kecundang kerana benda yang berada di bawah perut dia. Banyak orang-orang hebat kecundang kerana benda yang ada di perut dia. Kerana benda yang ada di perut dia, maksudnya ambil rasuah, ambil benda haram, tipu orang sana, tipu orang sini dan sebagainya. Itu antara benda asas untuk mengawal nafsu. Jaga perut dan jaga apa yang berada di bawah perut. InsyaAllah. Itu adalah di antara cara untuk kita nak mengawal nafsu menerusi ibadah puasa yang kita lakukan. Jadi insyaAllah Ustaz, sidang penonton sekalian, kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu di TV3. Jangan lupa untuk saksikan ekstra eksklusif 30 minit di TV9 sebentar sahaja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru istimewa Ramadan. Kembali sebentar sahaja lagi insyaAllah. Alhamdulillah, sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini di dalam majlis ilmu menerusi rancangan Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan. Biar tahu, jangan keliru, membincangkan topik berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa. Jadi sidang penonton sekalian, alhamdulillah dalam tempoh sejam 30 minit kita bersama langsung pada pagi ini, sudah banyak manfaat-manfaat yang kita ketahui di sebalik ibadah berpuasa yang kita sedang jalani pada saat ini. Bukan hanya sekadar kita menahan diri pada lapar dahaga, kiranya ibadah berpuasa ini sedang mendidik diri dan juga jiwa kita sebenarnya. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita sedang jalani ini menjadi titik tolak dalam membina ketakwaan di dalam diri kita, insya-Allah. Jadi saudara betul sekalian, sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada kami, seperti biasa boleh untuk hubungi kami terus di talian yang tertera di kaca televisyen, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perbincangan kita pada pagi ini. Kita sudah pun membincangkan 3 unsur yang ada pada diri manusia yang ada manfaat berpuasa pada sebaliknya. Ustaz, soalan berikutnya Ustaz, kita nak teruskan lagi. Apakah juga ada manfaat lain daripada sudut jasad pula Ustaz? Silakan. Okey. Terima kasih kepada Da'i, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan yang menonton pada pagi yang berbahagia ni. Okay. Imam Ghazali sebut bahawa kita ni ada 5 kita. Kita manusia ada 5 unsur. Roh, jasad, badan, akal dan juga nafsu. So kita dah bincang manfaat puasa daripada diri kita, iaitu daripada sudut akal kita dah bincang, nafsu dah bincang, daripada hati dah bincang. So kita pergi kepada unsur yang keempat, itu jasad. Okey, umum kita tahu bahawa puasa memberi kesihatan kepada kita. Saya tak nak ceritalah, banyaklah kita dah boleh cari daripada mana-mana artikel sama ada akademik ataupun yang bukan akademik. Kita boleh tengok macam mana puasa tu memberi kita kesihatan. Semua tahu. Adalah macam-macam perbahasan sudut ini, perbahasan sudut itu, dari sudut diet, dari sudut maknanya mengurangkan gula badan, dari sudut jantung, dari sudut bagai-bagai lagi. Saya hari ini saya nak sentuh daripada perkara yang jarang orang sentuh adalah dalam jasad kita ni dia ada deria. Okey, kita ada mata, kita ada telinga, kita ada hidung, kita ada mulut, maknanya ada deria. Dan deria ni pintu masuk bagi hati kita. So maksudnya dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang boleh jadi stres, orang boleh tertekan. Mata, dengan mata jadi tenang, dengan mata orang boleh stres. Kita tengok benda cantik-cantik kan, kita tenang, cantiknya, tengok laut, tengok pandangan cantik kan. Kita tengok najis, apa ni, jadi stres kan. Telinga, kita dengar benda baik-baik, kita tenang.
kita dengar benda-benda yang tak baik, kita jadi stres. Apa benda ni bising, bingit. Hidung, benda wangi-wangi, mana tenang. Benda busuk jadi stres. Ya Allah jadikan badan kita ni ada deria. Deria ni pintu masuk bagi hati. Okey, kita tengok dalam berpuasa, kalau kita lihat, antaranya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga deria. Disuruh kita tengok benda yang bagus-bagus. Tengok Kaabah, tengok muka ibu, tengok maknanya Al-Quran, kan? Supaya apa? Supaya apabila kita tengok benda baik-baik, hati jadi tenang. Jangan tengok benda haram, jangan tengok benda makruh, jangan tengok najis hukumnya makruh tengok. Jangan tengok aurat. Kan sebab tengok benda-benda yang haram, benda-benda makruh, hati jadi tak tenang. Kan? Dalam puasa kita disuruh memilih untuk mendengar. Kita tak boleh nak dengar benda-benda haram, mengumpat jangan dengar. Benda-benda mengata orang, mencaci orang jangan dengar, tapi dengar benda baik, dengar bacaan Al-Quran, dengar ilmu-ilmu, dengar nasihat-nasihat agama. Jadi kita jadi tenang. Begitu juga dengan hidung kita. Hidung kita ni maksudnya kita bau benda yang bagus-bagus. Kan? Maknanya tak boleh kita nak halat ataupun suka nak benda-benda busuk ke busuk kan? Mana tak boleh. Bau benda bagus-bagus. Begitu kan mulut kita juga. Maknanya makan dengan kita berhentikan sekejap kita makan daripada pagi sampai petang, kita akan lebih merasai tekstur makanan tu. Masin manis dia punya daging tu. Sebelum ni kita tak tahu pun ada. Sedapnya air kosong pun sedap tau. Air kosong pun sedap orang. Air pahit pun sedap. Kita teguk tu masuk kedegup. Oh, sedap kan. Maknanya dengan deria. Sebab itu kita kalau ikut usul jasad, kalau kita perasan, Islam suruh kita jaga deria. Sebab deria pintu masuk bagi hati. Dengan deria orang jadi tenang, dengan deria orang jadi stres. Dan setinggi-tinggi kita nak kawal zahir kita, deria kita ni, apabila kita memandang, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendengar, kita ingat Allah, kita makan, kita ingat Allah, kita bau benda-benda, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis, dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingati Allah maka hati akan menjadi tenang. Maksudnya hari ini bukan saja kita memandang Kaabah, bukan saja kita memandang pandangan-pandangan yang bagus, kita pandang langit, tapi kita pandang, ya Allah, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Bukan saja kita mendengar benda-benda yang baik, Al-Quran, nasihat-nasihat, tapi dengar tu, ya Allah, hebat kebesaran-Mu ya Allah, menjadikan maknanya orang memahami ilmu-ilmu. Kita makan dengan, ya Allah, terima kasih Tuhan, maknanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Terima kasih Tuhan yang memberi kami makan, kami minum dan menjadikan kami orang-orang Muslim. Maksudnya kita memahami apa ibadah yang sepatutnya kita buat. So maksudnya kita dapat lihat bagaimana dengan jasad kita ni, dia akan membawa kita menjadi lebih tenang dalam kehidupan kita ni. Okey, dan unsur yang terakhir, unsur roh. Okey, roh ni dia adalah satu unsur dalam badan kita. Orang meninggal, rohnya telah tidak ada dekat badan dia. Roh itu adalah satu unsur yang penting. Okey, roh ni nak jadi roh ni sihat, dia perlu kenal Tuhan, kan? Dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Sebab itu orang yang tak kenal Tuhan, jiwa dia tak tenteram. Kan? Maknanya dia lupa Tuhan, dia tak tenteram. Roh kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran satu-satunya kitab asas agama yang detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang maha berkuasa, yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha memberi rezeki, yang berbagai-bagai. Maknanya detail memperkenalkan siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, roh kita akan tenang. Roh kita akan tahu. Sebab apa? Sebab roh kita pernah menyaksikan alastu bi rabbikum. Dulu dalam roh kita ada siapa ingat. Sebab ingat di dunia adalah maknanya dengan akal. Tapi roh boleh merasa. Kan? Alastu bi rabbikum. Roh pernah ditanya, bukankah aku Tuhan kamu? Allah bertanya pada roh, dan roh menjawab, qalu bala syahidna, ya kami menyaksikan ya Allah. Jadi dengan berpuasa tu, kenapa kita berpuasa? Kita berpuasa adalah untuk kita taat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi apabila kita taat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan lebih kenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita tu. Ini apabila kita menjaga maknanya puasa dan kita lihat manfaat puasa itu kepada diri kita, maka ini disebut sebagai la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey, saya berpuasa, menjaga puasa, mudah-mudahan Allah kurniakan
berikan ketakwaan. Dai Luqman, Allah mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan. Ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, semua mudah-mudahan Allah berikan ketakwaan. Semua kita adalah orang yang bertakwa. Jadi baik tak masyarakat? Ada tak masyarakat yang ambil rasuah? Ada tak masyarakat yang nak menyayat orang lain? Ada tak masyarakat yang nak ambil kesempatan dan menzalimi orang lain? Tak ada. Maknanya bermula dengan puasa tu diri kita, lima-lima ni ada kekuatan mental, ada kekuatan hati. Kita dapat kuasa nafsu kita. Kita dapat menguasai jasad kita. Maknanya deria tadi ya. Sihat kita. Roh kita kena Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir bertakwa, gabungan anggota masyarakat bertakwa jadi masyarakat yang baik. Jadi keluarga yang baik. Takkan ada orang yang nak menganiayai orang lain. Semua akan saling bantu-membantu. Cuma nampak tak manfaat puasa daripada diri tadi? Dia bermula pada masyarakat. Akan ada orang berinfak dan bersedekah pada orang susah. Mana orang susah akan terbela. Kan maknanya orang yang berharta akan berinfak, bersedekah, memberi hadiah dan sebagainya. Orang yang miskin bersyukur, berredha, tidaklah maknanya jadi dengki dengan orang yang ada harta, kemudian boleh jadi mencuri dan sebagainya. Jadi masyarakat bertakwa. Apabila masyarakat bertakwa, apa lebihnya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, kalau anda kata sesuatu negeri itu amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah. Mana Allah akan bukakan barakah daripada langit dan juga bumi. Semua orang baik, keluarga baik, Allah buka barakah langit daripada bumi. Masyarakat menjadi masyarakat baik, Allah buka barakah di langit dan bumi. Negara yang orang yang bertakwa, negara yang baik, Allah bukakan daripada langit dan bumi keberkatan-keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Bermula dari individu, dia bawa kepada keluarga, bawa kepada masyarakat, bawa kepada negara dan bawa kepada satu ummah Islamiah, orang-orang yang soleh dan soleh. Inilah generasi yang terdahulu daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang yang soleh. Dan sebab itu kita lihat kegemilangan para sahabat dulu, Masya Allah, luar biasa, menguasai 2/3 dunia dalam keadaan yang sangat-sangat baik, sangat-sangat indah kehidupan ketika itu. InsyaAllah. Jadi Ustaz, sebenarnya bila kita lihat balik rupa-rupanya, nak bina takwa pada puasa ni tak cukup sekali 8 dahaga. Tetapi perlu dijaga 5 unsur yang telah pun diceritakan oleh Ustaz dengan penuh penelitian sebentar tadi. InsyaAllah. Jadi sidang penonton sekalian, ada lagi persoalan-persoalan yang kita akan jawab. Namun sebelum itu kita akan berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam rancangan Tanya Ustaz Istimewa Ramadan kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah sidang penonton sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz Istimewa Ramadan. Dan alhamdulillah sidang penonton sekalian, kita bincangkan topik berkaitan dengan manfaat ibadah berpuasa ni. Sudah banyak yang kita dapat manfaat-manfaatnya. Mudah-mudahan kita manfaatkan juga dengan kita kongsikan kepada sahabat-sahabat lain live video yang kita lihat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan sidang penonton sekalian, kita mendapat keberkatan, bukan sekadar keberkatan, bahkan puasa yang kita lakukan, yang kita laksanakan ini mampu mendidik kita untuk menjadi insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak beri persoalan berikutnya lah Ustaz. Satu persoalan yang boleh dikatakan setiap tahun akan berlaku. Walaupun setiap tahun kita nasihat, tetap akan berlaku juga setiap tahun. Persoalannya berkaitan dengan manfaat puasa dari sudut ekonomi. Kalau kita lihat rata-ratanya pembaziran, kita sebut dari sudut pembaziran ni, berlaku paling besar dekat dalam bulan puasa. Apatah lagi pembaziran dalam bentuk makanan. Jadi Ustaz, bagaimanakah persiapan kita sebenarnya daripada sudut 5 unsur ni dalam kita nak menghadapi agar kita tidak berlaku lagi pembaziran dari sudut pembaziran makanan ni Ustaz? Okey. Pertama, Islam tak nafi kemanusiaan. Okey, Islam tak ajar kita jadi robot. Islam ajar kita mengurus kemanusiaan kita. Bila kita lapar, kita tengok semua benda sedap. Kan? Air tu warna dia tu bukan biasa-biasa. Dia macam sedap kan. Kuih-kuih tu macam ada tangan tau panggil kita, Maria. Semua benda kita sedap. Jadi kita faham Islam tak nafi kemanusiaan. Maksudnya nak makan sebab lapar tu ada. So kita tengok semua macam sedapnya kan, macam semua benda. Tengok gambar pun sedapnya kan, macam kan. Rasa belum tentu. Mana sedap. Maknanya semua sedap. Okey. Macam mana kita belajar tadi mengenai sabar. Kita belajar mengenai sabar, takkan boleh kita sabar sehinggalah ada kejadian untuk kita mengurus sabar. Maknanya ada benda yang mengundang kita marah, kita sabar. Mengundang kita marah, lama-lama kita ada kematangan. Kita belajar mengenai tidak berlaku pembaziran, itu ilmu. Tapi praktikal dia bila? Inilah. Kita pergi bazar Ramadan kan.
Uish, semua sedap. Kuih tu macam ada tangan kan. Baik, Dai Lokman. Maknanya ada tangan manggil kita tu kan. Tapi ni keluarga kita ada 5 orang, anak 1 baby tak makan kuih ni kan. So kita pun beli cukup. Esok mungkin hari tak cukup. Esok kita boleh pergi tambahkan lagi. Bukan hari ini beli kemudian berlaku pembaziran. Jadi maknanya Islam tak nafi kemanusiaan, memang kegairahan nak makan tu ada. Ketika itulah kita belajar untuk kawal. Oh, okey, berapa yang orang ada apa semua kita belajar. Oh, tak cukup lah. Esok kita boleh tambah lagi. Oh, lebih. Esok kita kurangkan lagi. 30 hari kita diajar untuk kita kawal perbelanjaan kita tu. Baru kita ada kematangan. Taklah kita beli. Nanti sampai takut membazir, takut jadi budaya membazir itu terbawa pada benda lain. Kan? Sedangkan dalam Quran Allah sebut bahawa innal mubadzirin, membazir itu kanu ikhwan syaitan, dia adalah saudara-saudara syaitan. Sebab apa? Dah jadi kebiasaan membazir sampai takut bawa pada benda hidup yang lain. Beli barang bazir. Takrifan membazir ini adalah membeli barang yang tidak perlu. Kalau barang itu perlu walaupun mahal, tidak dikatakan membazir. Katakan ibu-ibu, akak-akak, mungkin ayah-ayah kan, kita memerlukan baju yang bagus-bagus sebab kita pegawai, kita orang yang berada di hadapan kan, selalu berjumpa orang. Walaupun baju kita mahal, tidak dikatakan membazir. Beli selipar Jepun, walaupun murah, tapi beli selipar Jepun murah ni, belilah 10, melebih keperluan, membazir. Semurah selipar Jepun, membeli di luar keperluan, membazir. Mahal-mahal tapi itu keperluan, tidak membazir. Dan keperluan jadi maksudnya kita diajar untuk kawal. Jadi maksudnya 30 hari ni kawal perbelanjaan untuk jangan membazir. Jadi mana walaupun kita faham bahawa Islam tak nafi kemanusiaan, ada kegairahan nak makan, tapi kontrol jangan rumah kita ni 5 orang je, tolak baby seorang memang dah tak makan. So kita beli ni. Esok tak cukup lah. Esok beli tambah sikit. Lebih pula, kurangkan sikit. 30 hari kita akan matang dalam mengurus kita punya perbelanjaan. Itu cara salah satu tips yang Ustaz kongsikan untuk kita mengawal perbelanjaan kita dalam bulan Ramadan ini agar tidak berlaku pembaziran. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih atas jawapan tersebut. Jadi alhamdulillah yang berkata Ustaz, kita ada pemanggil setia kita di talian pada saat ini, Tuan Haji Omar Abdul Majid kita. Assalamualaikum Tuan Haji Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Lokman dan juga Ustaz Muhammad Abdullah. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Ya, apa khabar ni Syak dan juga Ustaz Muhammad Abdullah ni? Alhamdulillah baik. Tuan Haji Omar kita hari ni lewat sikit menemui kami hari ni. Bukan mudah untuk mendapatkan talian Dai. Allah Akbar, alhamdulillah dapat juga. Silakan Tuan Haji Omar, soalan pagi ni. Ya, soalan saya begini ya Ustaz ya. Tadi Ustaz dah menyebut kita ada 5 prinsip yang dikatakan tadi, apa akal, apa semua, hawa nafsu, hati, apa semua itu. Jadi untuk memantapkan pemikiran, untuk menaik taraf pemikiran kita ya Ustaz ya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, ada segelintir masyarakat yang dikatakan graduan-graduan Ramadan ini. Di dalam Ramadan, okey semua, okey baik, boleh menahan hawa nafsu kata Ustaz tadi. Tapi dia tidak istiqamah. Apabila dia keluar saja daripada madrasah ataupun Ramadan ini, mereka balik pula semula pada asalnya. Itu yang menjadi masalah. Jadi kalau bolehlah, saya ingin kalau dapat kaedah terbaiklah daripada Ustaz pada pagi ini untuk kita sentiasa istiqamah bagaimana kita berada di dalam bulan Ramadan dapat menahan hawa nafsu dengan baik, mengawal percakapan, mengawal pemandangan, mengawal semua sekali. Sebab kata Ustaz tadi, ya untuk akal kita berfikiran dengan baik untuk menilai yang baik dan yang buruk. Tetapi teruskan istiqamah di bulan-bulan selepas apabila graduan Ramadan ini keluar, tetap bagaimana kekal istiqamah bagaimana di dalam bulan Ramadan itu. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu soalan yang cukup menarik yang saya rasa boleh jadi sebagai kesimpulan panjang Ustaz untuk penghujung ni, iaitu berkaitan dengan bagaimana cara untuk kita istiqamah, apa yang kita belajar dalam Ramadan ni mampu untuk kita adaptasi dan terapkan di dalam bulan-bulan selepas Ramadan. Ustaz, silakan. Okey. Istiqamah ni dia ada 3 rukun dia. Habis kita sebut macam mana nak istiqamah ni, dia ada 3 rukun dia. Kalau tak ada ikut 3-3 ni, kita tak akan dapat istiqamah dalam amalan kita. Ada 3 rukun istiqamah salin. Catatkan ataupun hafal jadi maknanya qayyidul ilma bil kitabah. Hendaklah kamu tambat ilmu itu dengan menulis, kerana sekabur-kabur tulisan adalah sekuat-kuat ingatan. Okey, so jadi mana istiqamah ni dia ada 3 rukun dia. Rukun pertama istiqamah kena ada niat.
Sebab itulah kita kena belajar berniat. Bukan saja belajar sembahyang yang bagus, puasa yang bagus, niat pun kena belajar. Belajar berniat menjadi orang yang baik. Belajar berniat nak buat benda-benda amalan, belajar untuk berniat. Sebab niatul mukmin khairum min amalih. Niat mukmin lebih baik daripada amalannya. Nabi menganjurkan kita sentiasa berniat benda yang baik. Tak boleh buat belum, maknanya mungkin belum lagi, tapi ada niat akhirnya kita akan boleh buat. Okay? Jadi maknanya rukun pertama istiqamah kena ada niat. Kenapa dekat luar bulan Ramadan orang boleh jadi orang biasa? Sebab niat tak ada. Sebab tu belajar berniat. Ya Allah, aku nak berhenti rokok lah. Maknanya contoh kan. Jadi bulan Ramadan boleh berhenti. Bulan Ramadan nak isyak, tapi aku nak berhentilah. Niat. Lama-lama boleh berhenti. Okay. Yang keduanya rukun istiqamah kena kurangkan pilihan. Sebab orang dia akan memilih benda paling ringan dalam hidup dia. Kalau dia ada pilihan yang banyak, dia akan memilih benda ringan dalam hidup dia. Kan? Nak sembahyang awal ke nak tengok TV? Ada pilihan, orang akan tengok TV dulu. Tengok drama dulu, kan? Nanti iklan pertama, ambil uduk siap-siap cepat-cepat. Kan? Duduk balik depan TV, pakai telekong siap-siap. Iklan kedua baru sembahyang. Kan? Iklan sekejap. Jadi maknanya kena kurangkan pilihan. Sebab manusia bila ada pilihan, dia akan membuat benda ringan hidup dia. Yang ketiganya rukun istiqamah adalah dengan kita berdoa, minta Allah bagi kekuatan. Sebab itu saya suka nak cadangkan, kalau kita nak buat satu amalan kita tak ada kekuatan, zikir yang paling senang. Saya boleh bagi zikir yang panjang-panjang, tapi hanya sebagai ilmu je nanti. Zikir paling mudah adalah bacalah la haula wala quwata illa billah banyak-banyak. La haula wala quwata illa billah ni maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah. Barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah banyak-banyak, diberi padanya dua benda. Pertama, kalau dia tak larat buat satu benda tu, diberi kekuatan untuk buat benda itu. Yang keduanya, kalau dah buat, diberi keikhlasan. Sebab itu kalau kita azan, kita sunat jawab, dia panggil tarji'. Tarji' ni maksud sunat jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi sampai hayya 'alas solah, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Sampai hayya 'alal falah, jawab dia la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Kita jawab la haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan untuk kita buat benda itu. Hayya 'alal falah, bagi kejayaan. La haula wala quwata illa billah, diberi kekuatan untuk kita buat benda-benda untuk ke arah kejayaan. Jadi zikir la haula wala quwata illa billah adalah zikir yang luar biasa. Kita rasa penat, nak baca Quran susah, di luar Ramadan nak sembahyang sunat susah, baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa, untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk suami. La haula wala quwata illa billah. Abang bohong saya lagi. Abang tipu saya lagi. Bukan. Untuk diri la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Jadi maknanya untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Bukan untuk suami, bukan untuk isteri, bukan untuk anak-anak, tapi untuk diri kita. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Diberi kekuatan. Jadi maknanya 3 syarat istiqamah, 3 rukun istiqamah. Kena ada niat, yang kedua kena kurangkan pilihan, yang ketiganya kena doa biar Allah bagi kekuatan untuk kita buat benda itu. Paling mudah zikirkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu adalah istiqamah daripada ataupun cara istiqamah yang dikongsikan oleh Ustaz berdasarkan soalan pada Tuan Haji Omar kita sebentar tadi, iaitu yang pertama, rukun pertama kena ada niat, yang kedua kena kurangkan pilihan, yang ketiganya perlukan berdoa agar Allah berikan kekuatan. Dan alhamdulillah kita pun dapat satu zikir yang Ustaz kongsikan tadi. Jadi Ustaz, kita sudah pun berada di penghujung rancangan, sedikit kesimpulan ringkas dari bagi Ustaz dan juga seterusnya boleh Ustaz akhirkan dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, pagi ini kita bincang mengenai manfaat puasa. Kita bincang mengenai bermula dengan 5 unsur badan kita mengikut Imam Ghazali, bagaimana puasa memberi kekuatan sebenarnya pada akal, pada roh, pada jasad kita, pada hati kita, dan juga cara kita menguatkan kita untuk mengawal nafsu kita. Bila 5 unsur ni dapat kita kawal, maka lahirlah ketakwaan. Gabungan orang-orang bertakwa ini menyebabkan satu keluarga bertakwa. Keluarga bertakwa, masyarakat bertakwa. Jadi sebuah negara bertakwa. Bila sebuah negara itu bertakwa, kata Allah, maka Allah akan bukakan keberkatan di langit dan juga bumi. Jadi tujuan berpuasa melainkan kita bertakwa, dia bermula dengan kita jaga 5 unsur. Kita memahami 5 unsur diri kita itu. Kita faham benda itu, kita kuatkan benda itu, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita jadi orang bertakwa. Saya dan Luqman, keluarga kita dan seluruh yang mendengar dan Ustaz pada pagi yang berbahagia insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia ya Allah, kurniakan kebaikan kepada kami di akhirat ya Allah, kurniakan kebaikan kepada kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami ya Allah. Bantulah segala urusan hidup kami ya Allah. Berikan keberkatan kepada hidup kami dan masa kami ya Allah. Berikan keberkatan kepada umur kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah, dan hindarkan kami daripada segala fitnah dan juga kekecewaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah segala urusan kami ya Allah. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin rabbil alamin. Syukran jazilan Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kami semua. Mohon dihalalkan segala ilmu yang disebarkan kepada kami. Mudah-mudahan kami mampu untuk manfaatkan insya-Allah. Jadi Ustaz, sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Azrin dan juga bersama dengan abang kepada Ustaz Muhammad kita iaitu Ustaz Jazlan Abdullah dalam topik konsep keampunan di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat setiap ilmu yang kita dapat, dan mudah-mudahan Tanyalah Ustaz Istimewa Ramadan ini menjadi satu platform untuk kita sama-sama memperbaiki diri, seterusnya kita mampu untuk mendapat hasil yang terbaik di dalam Ramadan kali ini, iaitu hasil ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi sidang penonton sekalian, saya dan Luqman mohon maaf di atas kekurangan ataupun terkasar bahasa sekiranya ada. Bertemu lagi dalam episod rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.